akan menerangkan secara ringkas tentang pengenalan kepada keusahawanan. Keusahawanan adalah aktiviti sebagai seorang usahawan yang boleh ditaktifkan sebagai yang menjalankan inovasi keuangan dan perniagaan dalam usaha untuk mengubah inovasi pada barangan dan perkhidmatan kepada ekonomi. Di antara kepentingan keusahawanan adalah memangkin kepada perubahan dan perkembangan ekonomi, meningkatkan kadar per kapital pengeluaran dan pendapatan, melibatkan perubahan struktur perniagaan dan masyarakat dengan cara pertumbuhan dan peningkatan pengeluaran, membina produk atau perkhidmatan baru dalam pasaran dan mendorong para pemodal ataupun pelabur untuk melabur dalam menyediakan ekonomi berkembang, kerjaan baru dan dapat mengurangkan kadar pengangguran. Selalu, keusahawanan juga penting dalam mencipta produk baru dan memberi perkhidmatan untuk memenuhi kehendak manusia. Dan juga mereka juga mencari kaedah yang lebih baik untuk memaksimalkan sumber dan Okey, baiklah. Untuk menjadi ataupun ciri-ciri yang perlu ada untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya adalah yang pertama, sanggup menghadapi risiko dalam kerugian, kreatif, berkeyakinan diri, mempunyai kecekalan, menggunakan strategi yang berpengaruh, bijak mencari maklumat, menyelesaikan masalah secara kreatif dan mempunyai perancangan sistematik dalam perniagaan yang dijalankan. Okey, baiklah. Sekarang saya akan menceritakan tentang latar belakang usahawan yang kami pilih, iaitu Datuk Alif Shukri. Nama penuh beliau ialah Datuk Alif Shukri bin Kamar Zaman dan berusia 33 tahun pada tahun ini. Beliau merupakan anak kelahiran Felda Kecau, Kuala Lipis, Pahang dan lahir pada 3 April 1987. Beliau juga merupakan anak kepada Rosita bin Ibrahim yang merupakan pengasas popular Sendayu Tinggi. Beliau merupakan anak ketiga daripada 12 orang adik-beradik dan mempunyai kelulusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Beliau mula mendapatkan pendidikan di Sekolah Kemalan Sungai Besar Selangor, Sekolah Menengah Tok Gadung Kelang, Sekolah Pondok Pasir Tumbuh Kelantan dan Sekolah Interaksi Al-Syakir Shah Alam dan merupakan seorang pelajar Taylor College. Kini beliau mula bergelar usahawan dan pelakon dan penyanyi. Seperti yang kita tahu, Datuk Alif Shukri sangat komited dalam bidang usahawan yang dilakukannya. Sehingga sekarang, bukan sahaja produk kosmetik yang dikeluarkan, malahan pelbagai barangan keperluan dalam rumah seperti periuk, pisau dan sebagainya. Dapat juga kita lihat Datuk Alif Shukri semakin mengembangkan bakatnya dalam bidang nyanyian, dalam bidang lakonan dan sekarang beliau telah mengeluarkan produk baru iaitu topeng muka. Mula berjinak-jinak dalam usahawan sejak usia 7 tahun ketika beliau menetap bersama neneknya di Sabak Bernam, Selangor. Beliau sebelum menjadi seorang usahawan yang berjaya, beliau berjinak-jinak dan melakukan banyak pekerjaan seperti kosmetik dan pernah menjadi pegawai perkhidmat pelanggan, menjaga stor, model dan hingga hampir menjadi seorang penggara. Assalamualaikum. Saya akan menerangkan company background iaitu latar belakang kepada The Herb Holding Serian Berhad. The Herb Holding Serian Berhad telah ditubuhkan dan diusahakan oleh Datuk Alif Shukri bin Kamal Zaman pada September 2010. Selain itu, penubuhan syarikat ini ialah bertujuan untuk membantu golongan lelaki dan wanita yang mempunyai masalah kesihatan, terutamanya berkaitan masalah dalaman dan luaran. Pada tahun pertama penubuhan syarikat ini,
Dihab Holding Sdn Bhd sendiri telah melancarkan satu produk kosmetik iaitu lipstick collagen yang pertama di Malaysia. Dan sehingga kini, Dihab Holding Sdn Bhd sendiri telah mempunyai lebih daripada 50 jenis rangkaian produk kesihatan dan kecantikan yang mempunyai pelbagai fungsi dan manfaatnya sendiri. Pada tahun pertama pembukaan Dihab Holding Sdn Bhd, Datuk Ali Shukri sendiri mempunyai 4 orang pekerja dan mempunyai beberapa rangkaian produk yang utama seperti bedak asas, produk pelansingan badan, minuman kesihatan dan lipstick collagen. Dihab Holding Sdn Bhd sendiri juga mempunyai pelbagai stokis dan ejen yang mempunyai pelbagai latar belakang mereka untuk memajukan lagi rangkaian produk ini supaya produk ini lebih meluas. Dan Dihab Holding Sdn Bhd sendiri melalui Datuk Alif Shukri bin Kamaruzaman sendiri telah mewujudkan satu tagline yang sangat menarik iaitu Telajak Laris. Telajak Laris mempunyai maksudnya yang tersendiri iaitu setiap golongan wanita dan lelaki boleh cantik dengan hanya menggunakan produk mereka sendiri iaitu Dihab Holding Sdn Bhd. Hal ini kerana produk Dihab sendiri merupakan hasil pengeluaran Bumi Putra dan penglibatan Datuk Alif Shukri sendiri dalam usaha untuk membangunkan lagi rangkaian produk ini telah berjaya kerana ia dapat dilihat kerana terdapat pelbagai promosi yang telah dilakukan oleh Datuk Alif Shukri sendiri. Kita dapat lihat sebagai contoh, Datuk Ali Shukri telah membuat promosi di media sosial seperti Instagram, Facebook, internet, website dan iklan dan majalah dan sebagainya. Selain itu, kita dapat melihat kejayaan Datuk Alif Shukri melalui Dihab Holding Sdn Bhd iaitu beliau telah mewujudkan satu kilang iaitu dikenali sebagai Alif Herbs Manufactory Sdn Bhd, iaitu merupakan sebuah kilang, satu-satunya kilang yang dibangunkan untuk mengeluarkan hasil dan pemprosesan produk kosmetik beliau sendiri. Kejayaan ini juga secara tidak langsung telah menunjukkan bahawa Dihab Holding Sdn Bhd di bawah Datuk Ali Shukri bin Kamaruzaman sendiri mampu melahirkan pelbagai peluang pekerjaan dan menunjukkan pelbagai rangkaian produk mereka sendiri dan mampu meningkatkan lagi hasil pengeluaran rangkaian kosmetik mereka di Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Di sekolah beliau tidak malu untuk menjual buah mempelam di sekolah kerana beliau tahu beliau bukan dari keluarga yang kaya. Dengan perniagaan kecil ini, beliau telah mendapat keyakinan dan semangat untuk membuka perniagaan pada suatu hari nanti. Seterusnya, beliau mengidolakan ibunya sendiri iaitu Rozita Ibrahim yang merupakan pengasas Sendayu Tinggi. Beliau menginspirasikan ketabahan
ibunya membesarkan mereka adik-beradik. Ibunya merupakan ibu tunggal yang telah bercerai dengan suaminya. Beliau telah membuka perniagaan kosmetik juga. Aktiviti perniagaan Dato' Ali Shukri ialah setiap hujung minggu beliau telah mengadakan bengkel kesihatan dan kecantikan di tempat kerja. Semasa menjelang minum air, beliau telah mempraktikkan kemahiran untuk mempromosikan produk kepada pelanggan. Setelah aktif menjual produk, beliau telah berhasrat untuk mengeluarkan produk baharunya iaitu lipstick collagen. Umur Dato' Ali Shukri semasa mula perniagaan semenjak umur dia 7 tahun lagi, beliau telah menjual buah mempelam milik opahnya di sekolah. Perniagaan di Herbs ini bermula pada September 2010. Pada mulanya beroperasi di kedai 2 tingkat sahaja dan mempunyai 1 pekerja. Sekarang beliau telah berpindah ke bangunan 4 tingkat dan mempunyai 15 orang pekerja dan menghasilkan banyak produk baharu. Latar belakang ibu bapanya ialah bapanya iaitu Kamaluddin bin Kamaruzaman bin Kamaluddin. Dahulunya beliau bekerja sebagai pengawal keselamatan. Beliau pada ketika itu beliau susah dan untuk menanggung anak-anaknya, sehingga beliau telah ambil sisa makanan dari tempat kerjanya iaitu hotel, sisa makanan yang tidak habis, untuk dibawa kepada anak-anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Silis Natasha binti Muhammad Khairuddin, nombor matrik H19A0775. Dan sekarang saya nak bercerita tentang permulaan Dato' Ali Shukri dalam bidang perniagaannya. Dan poin utama adalah motivasi utama Dato' Ali Shukri untuk memulakan perniagaannya adalah kesusahan yang dialami oleh beliau pada waktu kecil telah menjadi satu motivasi yang kuat untuk beliau terus berusaha dan berjaya. Selain itu, perkara lain yang mendorong Dato' Ali Shukri adalah dia selalu melakukan amal kebajikan walaupun dalam jumlah kecil. Beliau juga sering menganggap semua penghinaan terhadapnya adalah satu cabaran yang harus ditempuh. Beliau juga mengabaikan kata-kata mereka yang tidak menyokongnya ketika dia gagal. Dan terakhir, dia selalu berdoa dan meminta restu ibu bapa kerana doa dan restu ibu bapa adalah senjata terpenting untuk berjaya. Poin kedua adalah matlamat yang ditetapkan semasa Dato' Ali Shukri menubuhkan perniagaan. Antara matlamat Dato' Ali Shukri adalah untuk membantu lelaki dan wanita yang mempunyai masalah kesihatan dalaman dan luaran agar kelihatan lebih yakin dan bergaya. Jadi, dia menyediakan banyak produk berkualiti dan diperibadikan kepada pengguna. Matlamat lain adalah menjadikan produk di Herbs mampu memberi kesan positif kepada pengguna dalam jangka masa yang panjang. Poin ketiga adalah sumber yang ada sebelum memulakan perniagaan. CEO di Herbs Senia Berhad memulakan perniagaannya dengan modal RM450. Dengan sumber ini, dia membuka kedai kosmetik di Seksyen 13
Pasar Tani Kelana Jaya dan Sri Andalas pada hari Sabtu dan Ahad. Tanpa disangka-sangka, sambutannya amat merangsangkan. Ini kerana keuntungannya mencecah ribuan dalam sebulan. Di samping itu, berkat bantuan rakan-rakannya yang membantu memberikan keyakinan kepada bank, beliau dapat memperoleh modal awal sebanyak RM100,000. Ini adalah wang yang digunakan oleh Datuk Ali Shukri untuk mengembangkan empayar perniagaannya dan membina syarikat yang hebat dan berjaya mengubah kehidupan Datuk Ali Shukri. Poin keempat adalah sebarang rangkaian. Datuk Alif Shukri juga sering mempromosikan jenamanya di pasar malam kerana dia ingin membuktikan bahawa produknya dapat diakses oleh semua golongan dan orang ramai. Untuk memperkenalkan produk beliau, The Herbs telah menggunakan selebriti seperti Benda dan Wati Elite sebagai pembenteng produknya. The Herbs telah mencipta rangkaian yang hebat kerana mereka berjaya membuka sejumlah anak syarikat yang menghasilkan dan menjual produk kosmetik. Selain itu, The Herbs juga membuka syarikat bernama Alif Herbs Manufacturing Sdn Bhd. Syarikat ini berfungsi sebagai tempat memproses produk kesihatan dan kecantikan. Dia juga berniaga secara dalam talian. Sejak 3 tahun terakhir, The Herbs menguasai penjualan secara dalam talian dan hasilnya luar biasa. Media periklanan yang digunakan oleh The Herbs untuk mengiklankan produknya adalah majalah dan surat khabar seperti Mingguan Wanita, Metro dan lain-lain yang diterbitkan setiap minggu. Dia juga menyiarkan produknya di radio dan menaja program hebat yang disiarkan di televisyen. Poin kelima adalah pengawalan yang dibuat pada peringkat awal perniagaan. Datuk Alif Shukri sangat serius dalam mengawal tindakan yang diambil untuk memulakan perniagaannya. Ini kerana pada mulanya The Herbs dikenali sebagai The Herbs Healthy Marketing sebelum